Jawaban suara 1 2 3 testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada murid-murid cikgu tahun 4. Okey, tahun 4 UM, 4 UIA. Okey, so pada pagi ini cikgu nak sambung pengajaran cikgu. Pada kelas cikgu yang lepas, cikgu telah pun berikan satu kerja rumah, iaitu berkaitan dengan bentuk tiga segi dan juga sudut, ya, bentuk tiga segi dan juga sudut. Jadi pagi ini cikgu akan mungkin ulang sedikit tentang bentuk-bentuk tiga segi ini. Ya, bentuk-bentuk tiga segi ini, yang pertama itu ialah tiga segi sama sisi, ya, ataupun tiga segi sama kaki. Apa maksud tiga segi sama kaki? Maksudnya sisi bagi kaki-kaki di dalam tiga segi itu adalah sama, macam ni. Ini ialah sama sisi, ya. Kalau kita nak tengok sama sisi, kamu tengok jaraknya dari sini, guna warna lain. Kita tengok jaraknya dari sini pergi sini sama. Tengok ni dua kotak ni, satu kotak, dua kotak. Satu kotak, dua kotak. Jadi itu ialah segitiga sama sisi. Dan di dalamnya ada sudut. Ini namanya sudut tirus, ya, tirus. Sudut tirus, ada tiga sudut tirus di dalam itu. Jadi kalau kita tengok di sini, sudut tirusnya ada tiga, dan sisi sama panjang juga ada tiga. Oke. Seterusnya mari kita tengok yang kedua, bentuk tiga segi ini namanya sama kaki. Ini tadi sama sisi, ya, sama sisi. Yang kedua ialah sama kaki. Sama kaki apa dia? Kalau kita tengok ni gambar pun kita nampak kaki yang pertama dengan kaki yang kedua ni sama panjang. Ini tapaknya pendek sikit. Ini sama kaki. Ini sama dengan ini. Biasanya ditanda begitu. Ya, ditanda satu set tandanya biasanya, ya. Kalau untuk bentuk tiga segi ni, bentuk ini, kalau dia nak tunjukkan sama kaki, dia akan tandakan dengan satu garis macam ni. Itu maksudnya sama kaki. Dan di dalamnya juga ada sudut. Ini namanya sudut tirus juga, ya. Sudut tirus. So ada tiga sudut tirus. Cuma sudut yang sama panjang ada dua lah. Itu beza dia dengan yang tiga sisi sama panjang. Dengan sama kaki ini dia ada dua sisi saja yang sama panjang. Oke, macam kaki orang berdiri, ya. Oke, baik. Mari kita tengok yang ketiga. Ini namanya segitiga tak sama kaki. Maksudnya ini panjang, ini paling panjang. Lepas tu ini kedua panjang, ini yang paling pendek. Dan di dalamnya ada dua sudut tirus nih. Ada satu sudut yang besar nih, mulut dia menganga nih, macam mulut orang yang sedang menganga. Ini namanya sudut cakah, ya, cakah. Jadi ini namanya segitiga tak sama kaki, ya. Kita boleh nampak dia tak sama kaki itu maksudnya dia sudut segitiga, dia segitiga tak sama kaki. Jadi ada dua saja sudut, ada satu sudut cakah, ya. Ini ada satu sudut cakah dan dua sudut tirus dan tiga sisi tak sama panjang, ya. Boleh. Oke, jadi yang terakhir sekali ini ialah segitiga bersudut tegak. Namanya pun bersudut tegak. Bila ada sudut cakap bersudut tegak, mesti ada satu sudut tegak. Ini dia segi empat. Dia bucunya tajam macam ni. Ini namanya sudut tegak, ya, sudut tegak. Jadi ini namanya segitiga bersudut tegak. Dia boleh jadi dia di atas macam ni. Ini begitu sudut tegak lah, ataupun dia di sini. Yalah. Oke, dia boleh jadi di mana-mana. Biasanya kalau kertas kan segi empat, kita potong begini. Inilah segitiga bersudut tegak. Kita potong kertas tu di sini. Ini sudut tegaknya, ini sudut tegaknya, ini sudut tegak. Kita potong kertas tu jadi dia segitiga. Mesti ada satu sudut tegak, ya. Jadi sudut tegak bagi segitiga ini ada satu, dan dia ada dua sudut, tirus, ya. Oke, boleh. So itu setakat ini bagi segitiga. Oke, jadi cikgu nak masuk. Sebelum itu coba kita
tengok satu uji diri ini, tak perlu buat, cikgu bincang-bincang di sini saja. Label dan namakan sudut pada bentuk berikut. Namakan sudut pada bentuk berikut. Oke, label dan namakan sudut. Oke, ini ada sudut kalau segitiga ini, segi empat ini dia namanya sudut tegak ya. Ini sudut tegaknya. Oke, boleh, senang saja ni. Ini pula ialah kalau kita tengok di sini ada sudut cakah sini. Sudut tirus. Tirus ya. Tirus ni kecil. Cakah ni yang terbuka. Ni cakah. Oke, ini cakah. Oke. Ini tirus. Senang saja ya. Manakala yang ini ada satu sudut tegak. Oke. Tegak. Dan juga ada dua sudut tirus ya. Tirus. Jadi apakah yang lebih besar daripada apa? Kalau kita tengok sudut tadi, sudut cakah ni cakah dia terbuka. Cakah ni lebih besar daripada sudut tirus. Sudut tirus dia tertutup sikit. Jadi sudut cakah lebih besar daripada sudut tirus ya. Oke, baik. Kita selesai sudah untuk sudut segitiga dan sudut ini. Pagi ini kita nak tengok apakah dia itu garis selari dan garis serenjang. Oke, garis selari dan garis serenjang. Kita tengok, kita bincang dahulu. Yang pertama sekali ialah garis selari. Garis selari ini kita biasa nampak dalam kehidupan kita. Kita tengok ni landasan kereta api, dia buat selari. Ini namanya selari lah. Ya, oke. Begitu juga kalau dalam buku nota kita tu, kan? Ini namanya garis selari lah. Oke. Kalau dia bengkang-bengkok macam ni, itu bukan, walaupun dia sama, itu bukan selari lah. Ya, ataupun dia macam tu, dia macam ni, itu bukan garis yang selari ya. Dia lurus ni, biasanya lurus, begitu ya. Kita tengok anak tangga yang kamu naik di sekolah tu pun ada garisan selari. Ini pun garisan selari nih. Ini dengan ini ya, ini selari. Oke, itu namanya garisan selari. Oke. Ada yang kedua ialah serenjang. Garis serenjang ini bermaksud dia memintas di antara satu sama lain. Dia begini. Dan ada bentuk, ada sudut tegak di tengah-tengahnya. Ya, kalau begini, lepas tu begini, ada sudut cakah tu bukan garis selari. Ya, dia macam ni lah. Ni sudut tegak. Oke. Macam jam ni. Jam ni kalau kita tengok, kalau dia lurus macam ni, dia berserenjang. Ni serenjang. Garis ini dengan garisan ini berserenjang. Oke. Ni serenjang. Ni garis serenjang, dia bermaksud garisan yang bertemu begini dan membentuk sudut 90 darjah. Itu ialah garis serenjang. Senang saja ya. Mari kita tengok manakah garis selari, mana garis serenjang. Ini senang saja. Ini kalau nampak ada 90 darjah ni dan dia memintas di antara satu sama lain, ini serenjang lah. Serenjang. Oke. Kemudian Q. Ini selari kah atau serenjang kah atau macam mana? Ini bukan ya, ini bukan juga serenjang, bukan juga selari. Ini serenjang kah, selari kah atau apa? Nampak ada sudut tirus itu, ini pun bukan serenjang, bukan selari. Kalau ini kita tengok yang ini jarak antara ini sama, jarak antara ini sama. Ini ialah selari. Oke. Itu ialah selari ya. Oke, jadi ini salah satu contoh lah macam mana kita nak lukis menggunakan buku peta tu. Kalau di sekolah kita boleh buat ni. Tapi di rumah ni rasanya cikgu akan bagi kerja rumah ini sajalah. Muka surat 203. So senang saja ni. Kita buat uji diri ini. Cikgu nak kita buat apa itu? Buat semualah, senang saja ni ya. Nomor 1, oke. Apakah dia garis serenjang? Apakah dia garis selari? Oke.
Yang kedua, mana satu jalan yang selari, mana satu jalan yang serenjang. Ini tunjukkan ya, tunjukkan dengan betul, dengan raja yang betul. Oke, lukiskan garis selari bagi S. Lukis di mana-mana. Nak lukis sini kah? Nak lukis sini kah? Boleh ya. Ini B. Mana? Nak lukis sini kah atau nak lukis sini pun boleh. Yang penting ialah garis selari. Yang ketiga, yang keempat serenjang. Serenjang ingat dia memintas. Memintas. Ini memintas dan bentuk satu sudut 90 darjah di tengah-tengah. Ya. Oke, jadi itu untuk pagi ini. Oke, kamu bolehlah mula menjawab soalan ini. Rujuk balik video cikgu. Macam mana caranya kita nak buat garis serenjang dan garis selari. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.